Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya lagi, Sehistrozi dalam e-tuition subjek sejarah. Okey, untuk hari ini kita akan bincangkan topik yang agak menarik dalam sejarah Malaysia, iaitu mengenai sistem pemerintahan di negara kita, iaitu Malaysia. Jadi apa yang korang akan dapat daripada video saya nanti di akhir, bila korang dah habis tengok video saya nanti, adalah yang pertama, saya akan terangkan mengenai bagaimana sistem pemerintahan Malaysia secara sepintas lalu. Okey, bagaimana bentuk pemerintahan Malaysia. Okey, itu yang pertama. Okey, yang kedua, daripada sistem pemerintahan Malaysia tersebut, saya akan ambil satu ciri dan saya akan terangkan dengan lebih mendalam mengenai satu ciri dalam sistem pemerintahan Malaysia. So, ada dua benda yang korang akan belajar pada hari ini, ya. Okey, sebelum kita pergi dengan lebih mendalam. Okey, so kita nak tengok bagaimana bentuk sistem pemerintahan di Malaysia. Okey, so kalau kamu tengok hierarki di sini, okey, ini adalah bagaimana bentuk sistem pemerintahan di Malaysia. Okey, di atas sekali, hierarki yang paling atas, kita ada perlembagaan. Apa ini perlembagaan? Kalau kamu ikuti video-video saya yang sebelum ini, saya ada terangkan apa maksud perlembagaan. Okey, perlembagaan ini adalah bermaksud undang-undang tertinggi yang ada di sesebuah negara. Dekat dunia sekarang ini, tidak ada negara yang tidak ada perlembagaan. Setiap negara di dunia, tak kiralah Jepun, Malaysia, Indonesia, mana-mana negara, mesti ada satu undang-undang tertinggi yang kita gelar sebagai perlembagaan. Okey, so yang paling tinggi kita ada perlembagaan, dan perlembagaan dan sistem pemerintahan kita dibahagikan kepada dua, iaitu yang pertama adalah demokrasi berparlimen. Yang kedua, kita ada raja berperlembagaan. Okey, so ini ada dua bentuk sistem pemerintahan yang kita jalankan di negara kita. Okey, dan di bawah dua pemerintahan ini kita ada tiga badan yang paling penting yang menggerakkan pentadbiran ataupun pemerintahan di negara kita, iaitu yang pertama kita ada badan perundangan. Apa ini badan perundangan? Badan perundangan adalah satu badan yang bertanggungjawab menggubal atau mewujudkan undang-undang. Okey, itu adalah badan yang pertama. Badan yang kedua, kita ada badan kehakiman. Apa pula tugas-tugas badan kehakiman? Tugas badan kehakiman adalah bertanggungjawab untuk mentafsir undang-undang ataupun menjatuhkan hukuman terhadap mana-mana individu yang melanggar undang-undang yang telah dibuat oleh badan perundangan. Okey, itu adalah badan yang kedua, badan kehakiman. Dan badan yang ketiga, kita ada badan pelaksana. Apa pula tugas badan pelaksana ini? Okey, badan pelaksana tugasnya adalah menjalankan ataupun mencipta dasar-dasar pembangunan terhadap sesebuah negara. Jadi kalau badan pelaksana dekat negara kita, tugasnya adalah untuk melaksanakan pembangunan dalam mencapai kemajuan negara. Maksudnya apa-apa yang berkaitan rakyat, apa-apa yang kaitan dengan pembangunan dalam bidang pendidikan, pembangunan bidang pertanian dan sebagainya, semua dijalankan oleh badan pelaksana. So ini adalah bagaimana sistem pemerintahan di negara kita secara sepintas lalu. Okey, so itu benda yang pertama yang saya akan ajar. Dan daripada sistem pemerintahan ini, macam saya janjikan, saya akan ambil satu ciri, dan ciri yang akan saya pilih pada hari ini adalah raja berperlembagaan. Saya akan terangkan apa itu raja berperlembagaan dan bagaimana sistem raja berperlembagaan ini dijalankan di negara kita. Okey, so kalau kamu tengok dekat sini, ini adalah mengenai raja berperlembagaan. Sebelum kita pergi dengan lebih mendalam, apa itu raja berperlembagaan? Okey, raja berperlembagaan merupakan satu pemerintahan beraja yang kita jalankan di negara kita. Okey, dekat dunia ini kita ada dua sistem raja, dua sistem pemerintahan beraja. Okey, yang pertama sistem pemerintahan raja berkuasa mutlak. Okey, yang kedua adalah pemerintahan raja berperlembagaan. Apa perbezaan antara dua sistem raja ini? Raja berkuasa mutlak maksudnya raja itu berkuasa terhadap apa saja benda yang ada dalam negara dia.
Okey, itu raja berkuasa mutlak. Maksudnya tidak ada benda yang boleh, tidak ada perkara ataupun undang-undang yang boleh mempertikaikan tindakan raja tersebut. Itu raja berkuasa mutlak. Okey, bagaimana pula dengan raja berperlembagaan? Raja berperlembagaan masih lagi raja menjadi ketua negara ataupun menjadi yang paling tinggi. Tetapi raja harus mengikut perlembagaan. Maksudnya di atas raja ada satu benda yang lagi penting yang tidak hidup, yang mengawal tindakan-tindakan raja yang kita gelar sebagai perlembagaan. Kalau kamu tengok dekat sini, sebab itu kenapa dalam sistem pemerintahan Malaysia perlembagaan duduk di atas raja berperlembagaan. Okey, disebabkan apa? Sebab di atas raja kita ada yang lagi tinggi, iaitu perlembagaan. Itu maksud raja berperlembagaan. Dan di negara kita, raja dianggap sebagai pemerintah tertinggi ataupun ketua negara. Dan kamu kena tahu, dekat negara kita Malaysia, kita mempunyai sistem raja berperlembagaan yang unik. Kenapa saya kata unik? Sebab dekat negara kita sajalah yang orang kata negara yang mempunyai 9 orang raja yang memerintah dalam satu negara. Kalau kamu pergi negara lain, dekat England, dekat Sweden atau mana-mana negara, mereka menjalankan sistem beraja, tetapi sistem beraja mereka hanyalah satu. Okey, maksudnya kalau contoh raja tu meninggal dunia, pewaris dia yang akan menjadi raja. Maksudnya kita menggunakan sistem pewarisan. Tetapi dekat negara kita, sistem raja berperlembagaan kita bergile-gile. Kenapa bergile-gile? Sebab macam saya kata tadi, dekat negara kita, kita ada 9 raja Melayu. Sebabkan dekat negara kita Malaysia, kita ada 9 negeri Melayu dengan 9 buah institusi raja yang berbeza. Contoh, kita ada Kesultanan Kedah, Pahang, Perak, Selangor, Johor, Kelantan, Terengganu dan sebagainya. Ada 9 kesemuanya. Okey, jadi bagaimana proses pelantikan YDPA ini? Okey, atau ketua tertinggi? Takkan 9 orang raja terus jadi 9 orang YDPA? Tidak. Okey, pelantikannya dibuat dalam tempoh 5 tahun sekali. Dan bagaimana YDPA ini dilantik? Lantikan YDPA adalah melalui Majlis Raja-Raja Melayu. Apa itu Majlis Raja-Raja Melayu? Ianya merupakan satu majlis yang mengumpulkan 9 orang raja Melayu. Maksudnya kalau ada apa-apa masalah atau urusan yang berkaitan dengan kesultanan, institusi beraja, ianya akan dibincangkan dalam Majlis Raja-Raja. Termasuk dengan lantikan yang di Pertuan Agong. Maksudnya setiap 5 tahun kita akan bergile-gile menukar raja berperlembagaan ataupun YDPA kita. Macam untuk tahun ini, tahun 2020, YDPA kita adalah dilantik daripada Sultan Pahang. Okey, institusi Kesultanan Pahang. Okey, itu adalah serba sedikit sepintas lalu mengenai YDPA. Bagaimana YDPA itu dilantik. Okey, dan kita akan tengok sekarang bagaimana pula tugas YDPA. Apa pula tugas YDPA? Okey, bagaimana tugas raja? Okey, adakah tugasannya sama macam raja pada zaman dahulu, pada zaman Kesultanan Melayu Melaka ataupun berbeza? Okey, dan kalau kamu tengok dekat sini, ini adalah hierarki YDPA atau hierarki yang di Pertuan Agong ataupun raja berperlembagaan. YDPA adalah ketua terhadap 3 badan yang saya ajar awal tadi. Okey, YDPA ketua kepada badan pelaksana, YDPA adalah ketua kepada badan kehakiman dan YDPA juga ketua kepada badan perundangan. Dan di bawah badan pelaksana kita ada kabinet dan juga perdana menteri. Okey, maksudnya kabinet dengan perdana menteri ini ketua mereka adalah YDPA. Sama juga dengan badan kehakiman. Kita ada peguam negara, hakim negara, sistem mahkamah tinggi, macam-macam jenis mahkamah kita ada kat negara kita kan. Okey, yang menguruskan ataupun yang mengetuai badan kehakiman ini sama juga adalah YDPA ataupun yang di Pertuan Agong. Sama juga dengan bidang perundangan. Kalau bidang perundangan kita iaitu parlimen, kita ada Dewan Rakyat dan juga Dewan Negara. Okey, jadi Dewan Rakyat dan Dewan Negara ini ketua mereka adalah sama iaitu YDPA. Okey, kalau dapat kat situ, ini adalah hierarki. Okey, bagaimana sistem pemerintahan
raja berperlembagaan. Okey, dan bila kita bercakap tentang tugas YDPA pun dibahagikan mengikut bidang-bidang badan-badan yang kita ada tadi. Okey, dalam badan perundangan, apa tugas-tugas YDPA dalam badan perundangan? Yang pertama adalah baginda ada kuasa untuk memanggil ataupun membubarkan parlimen. Maksudnya, badan perundangan ini kalau contoh baginda ataupun YDPA nak membubarkan badan perundangan, nak melantik orang yang baru, YDPA ada kuasa. Okey, itu yang pertama. Maksud dia nak bubarkan, nak panggil, nak wujudkan parlimen. Okey, ianya ada dalam bidang kuasa YDPA. Okey, yang kedua, memelihara kedudukan hak orang Melayu. Ini dah termasuk dalam perlembagaan. Maksudnya YDPA bertanggungjawab untuk memastikan hak orang Melayu sentiasa terjaga seperti yang dah tertulis dalam perlembagaan. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, okey, baginda juga menjadi ketua agama Islam, okey, dekat negara kita. Okey, dan baginda juga menjadi ketua agama Islam kepada negeri-negeri yang tidak ada raja, seperti Pulau Pinang, seperti Melaka, wilayah Persekutuan, Putrajaya, Kuala Lumpur dan Labuan. Begitu juga dengan Sabah, Sarawak. Bagaimana pula dengan negeri-negeri lain? Negeri-negeri lain mereka di bawah, maksudnya ketua Islam mereka, ketua agama Islam mereka adalah sultan negara tersebut. Macam kita ada 9 Raja Melayu kan, dengan 9 negeri. Kalau 9 negeri ini, mereka menjadi negeri ini, ketua agama Islam mereka adalah sultan mereka sendiri. Kecuali YDPA akan menjadi sultan terhadap negara-negara yang tak ada raja ataupun sultan. Okey, itu dalam bidang perundangan. Bagaimana pula dalam bidang kehakiman? Dalam bidang kehakiman, baginda ada kuasa untuk mengampunkan dan menangguhkan hukuman terhadap seseorang. Maksudnya kalau ada orang dekat penjara, okey, kalau contoh baginda berkenan untuk mengampunkan orang tersebut, baginda ada kuasa dan orang tersebut boleh diampunkan. Betapa besarnya kuasa YDPA itu sehingga kan YDPA mampu untuk mengampun dan menangguhkan sesuatu hukuman. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, baginda juga bertanggungjawab untuk melantik peguam negara dan juga hakim negara. Kalau kamu belajar sebelum ini, hakim negara hanya boleh dilantik oleh YDPA, tidak boleh dilantik oleh orang lain. Macam kamu belajar sebelum ini, hakim negara dia kena adil dan saksama. Jadi bukan orang sebarangan yang boleh melantik YDPA, yang boleh melantik peguam, yang boleh melantik hakim negara kecuali YDPA. Okey, itu dalam bidang kehakiman. Dalam bidang pelaksana ataupun eksekutif, apa tugas-tugas sultan, apa tugas-tugas YDPA? Tugas YDPA ataupun kuasa YDPA ada hak untuk melantik dan melucutkan jawatan mana-mana menteri yang dia nak. Contoh dia nak lucutkan jawatan Perdana Menteri, baginda ada hak. Baginda nak melucutkan jawatan Menteri Pelajaran, okey, boleh, baginda ada hak. Tetapi perlu ada sebab-sebab yang munasabah. Okey, tidak boleh orang kata melucutkan dengan sesuka hati. Tapi apa yang cuba diberitahukan dekat sini bahawa baginda ataupun YDPA ada kuasa, okey, untuk melantik, untuk melucutkan sesuatu jawatan menteri dan melantik orang yang baru untuk mengisi jawatan tersebut. Baginda ada kuasa. Seperti sebelum ini kalau kita tengok belakangan ini pada tahun 2020, okey, bagaimana Perdana Menteri kita Tan Sri Muhyiddin Yassin telah dilantik tanpa melalui pilihan raya tapi melalui perkenan YDPA. Itu nak menunjukkan bahawa YDPA ini mempunyai kuasa yang sangat besar sehingga kan dia boleh melantik dan melucutkan jawatan seseorang Perdana Menteri. Sebab itulah Tan Sri Muhyiddin Yassin merupakan satu-satunya Perdana Menteri yang dilantik tanpa menggunakan pilihan raya. Biasa kalau kita lantik Perdana Menteri, kita gunakan demokrasi berparlimen, kita gunakan orang kata pilihan raya. Tetapi apa yang terjadi belakangan ini, okey, menyebabkan Perdana Menteri itu dilantik menggunakan sistem raja berperlembagaan. Sebab apa? Kalau kita tengok dalam sistem pemerintahan kita menggunakan dua konsep pemerintahan, bukan satu.
Okey, kita guna dua, iaitu demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan. Maksudnya, Perdana Menteri itu dilantik melalui pilihan raya dan juga melalui bidang kuasa yang di-Pertuan Agong. Okey, itu yang specialnya dekat negara kita. Sebab kalau kamu tengok dekat negara-negara lain, contohnya negara-negara demokrasi yang lain, mereka menggunakan konsep demokrasi sepenuhnya. Maksudnya, ketua kerajaan atau Perdana Menteri harus dilantik melalui pilihan raya sahaja. Tidak boleh guna cara lain. Tetapi negara kita berbeza, kita boleh memilih sama ada menggunakan cara demokrasi berparlimen ataupun raja berperlembagaan. Tapi lazimnya daripada dahulu kita selalu menggunakan cara demokrasi berparlimen ataupun cara pilihan raya. Cuma kali ini kita guna cara yang lain, iaitu mula menggunakan cara pelantikan daripada yang di-Pertuan Agong. Okey, so itu adalah serba sedikit mengenai ciri dalam sistem pemerintahan di negara kita, iaitu raja berperlembagaan. Okey, so itu saja untuk hari ini. Okey, kita jumpa lagi di video-video saya yang akan datang. Jangan lupa, saya Sehistrozi dalam e-tuition subjek sejarah. Jangan lupa like dan subscribe video ni. Okey, bye.